17 Februari 2023, World Ottoman Heritage and Legacy Tour. Ketibaan dan kedatangan seorang generasi keturunan yang kelima daripada Sultan Abdul Hamid II yang namanya Syekh, ada yang sebut Syekh Zaid, anak Sultan, senang gitu, putra mahkota, raja muda, itu istilah-istilah kita kan. Syekh Zadi, Tunku Putra Mahkota. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimahullah, datangnya bersama dengan segerombolan. Saya dimaklumkan ada 10 orang. Okey, cerita dia macam ni. Saya nak mulakan dia agak meremang peristiwa ni sebab dia berlaku dekat kita. Kenapa kita? Tuan-tuan, Syekh Zadi ni adalah raja muda keturunan Sultan Abdul Hamid yang pertama diizin Allah untuk memijak kaki ke bumi Istanbul setelah 65 tahun. Setelah 65 tahun tidak ada darah daging keturunan Turki Utsmaniyah di bumi Istanbul. Sehingga kan Wallahu ta'ala alam, cuma maklumat kasar, ada yang sebahagiannya dikristiankan di Eropah, di Turki, di Greece yang sudah apa? Yang sudah dibaptiskan. Kalau tak dikristiankan pun, yang telah di Eropah kan, hilang jati diri, tak boleh cakap Turki, tak boleh baca Quran. Ni geng-geng Utsmani. Siapakah puncanya? Walan tarda ankal yahud walan nasara. Mereka cuba menghapuskan seluruh, jangan bagi orang senang Utsmani. Ketika orang cuba menghalang dan memagar, jangan ada manusia yang kenal Utsmani ni, jangan angkat, jangan agungkan mereka. Sehingga kan Sultan Abdul Hamid dengan Sultan Al-Fatih merupakan antara dua sultan yang paling sejarahnya dihitamkan. Dalam 37 tu, antara dua orang yang paling dipalsukan sepalsu-palsunya, sehingga kan diangkat sebagai Age of Depression, masa-masa tekanan, masa-masa serangan, masa-masa dengan penuh kezaliman, dimomok-momok dan disogok dengan negative thinking. Sehingga kan 65 tahun tuan-tuan, ketika Sultan Syekh Zadi ni duduk ke Istanbul bersama dengan suku sekat dia lah, dan adik-adiknya ramai duduk di Eropah. Salah seorang gurunya tuan-tuan adalah Syekh Luqman Effendi yang merupakan pemegang tersebut tarikat Naqsyabandi di United States of America yang berwarga negara Johor Bahru, IC 01 orang Johor, guru kepada Syekh Zadi. Dan Syekh Luqman Effendi ni dia hampir tak bercakap Melayu sebab dia 30 tahun duduk di Europe. Poin saya tuan-tuan, kenapa Allah takdirkan guru kepada Syekh Zadi ni adalah orang Melayu, Bani Melayu yang duduk bersama dengan dia ketika dia dibuang daripada Istanbul di Eropah. Orang Melayu sambut Utsmani. Syekh Luqman Effendi orang Melayu, tanah Melayu daripada Johor. Yang ni saya sedang kaji, adakah dia ada kaitan Syekh ni dengan keturunan Roqiyah Hanum yang ada kaitan dengan Ungku Aziz, anak-anak cucu cicit Sultan Muhammad Al-Fatih yang berkahwin dengan Sultan Abdul Majid, Sultan Abu Bakar, yang menghasilkan Profesor Ungku Aziz, Profesor Ungku Aziz, Zaiti Akhtar Aziz. Yang ni yang masih lagi dalam kajian saya, kena kajian sangat, pencarian. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika generasi Turki Utsmaniyah dibuang, orang tak sambut, orang tak mau. Siapa sambut dia? Orang Melayu. Di mana? Di United States of America. Sebab itulah tuan-tuan, hubungan, nampak tak? Dia punya rai dan hargai bumi Melayu ni sebab tok guru dia adalah orang Melayu. Satu. Fakta yang kedua, sebelum dia mai 17 Februari baru ni, dia pergi ke dua tempat. Dia dapat rasakan, ya Allah, aku ni pewaris Utsmani, yang aku nak buat apa ni untuk tok nenek moyang aku meneruskan perjuangan. Aku nak jawab apa ni kepada tok nenek moyang aku tak buat apa. Maka dia merasakan this is masa dia. Dia mai satu momentum dan aura. Ini masanya. Aku kena sampai, aku kena perjuang, aku kena sambung, aku kena teruskan. Ini masanya. Kenapa disebut masanya tuan-tuan? Adakah ia ada kaitan dengan 2023 dengan 2024? Sebab dia sebut ini masanya. Sebelum dia mai ke Malaysia, dia pergi ke Madinah, bermunajat, bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, dia pergi ke makam tuan-tuan, Wali Songo. Wali Songo ni orang mana?
bukan orang Hindun. Wali Songo ni pan-Islamism yang dihantar oleh Sultan-Sultan Turki Masjid Osmaniyah yang diasaskan ketika itu oleh Sultan Abdul Hamid II, yang mai daripada Azerbaijan, Turkmenistan, semua orang Turki asalnya. Jadi bila bertemu dengan Wali Songo, tuan-tuan, dia bertawasul dengan Rasulullah, dia bermunajat. Bukan dia kita mengangkat maqam sebagai menyembah wakaf maqam, tapi nak ambil karomah. Selepas dia menziarahi dua makam ni, makam Rasulullah dengan makam Wali Songo yang tok nenek moyang dia hantar di Aceh, tuan-tuan, akhirnya satu malam dia bermimpi. Ini perkongsian secara literal, memang bukan hadis sahih, memang bukan kata-kata ulama. Ini kata-kata daripada Syekh Zadi sendiri. Dia kata apa? Satu malam dia bermimpi Allah melorongkan dia ke tanah Melayu untuk dia sampaikan sesuatu. Setelah dia rasakan inilah masanya. Apa yang dia bagi, tuan-tuan? Kita bersimak Rasulullah SAW. Ketika dia sampai, tuan-tuan, apa yang berlaku? Yang sampai dengan dia adalah, tadi adalah gurunya Syekh Luqman Effendi yang menjadi kerakyatan Amerika Syarikat, United States of America. Dua, yang merupakan tim penyokong Usmani dan penjaga serta pengasuh generasi Usmani selepas 74, selepas dibuang tu. Ini pengasuh dia, guru dia. Dua. Yang ketiga adalah namanya Imam Yasofia Tokkafi yang datang bersama dengan rombongan ni. Apa yang dibuat, tuan-tuan, setelah diceritakan, yang saya tak dapat nak cerita detail, mereka berkongsi tentang apa perasaan, apa kejadian, apa cerita-cerita di sebalik yang umat tak tahu setelah dihalau 1909. Cerita yang lebih sahih daripada orang tubuh badan dia. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, apa yang berlaku, tuan-tuan, ketika pertemuan yang penuh dengan sentimen, emosi dan air mata. Sebab dia cerita tadilah, dia kata, kenapa aku pergi jumpa Rasulullah dan kenapa mimpi aku mengatakan aku kena main ke tanah Melayu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dan ketika dalam pertemuan ni, tuan-tuan, saya ringkaskan, Imam Masjid Hagia Sophia melaungkan azan yang penuh dengan sejibik dan sebiji, sama macam tuan-tuan tengok dalam paitan. Depa rombongan 10 orang ni, dia bawa 3 panji Ottoman, hitam, biru, kuning. Daripada 3 panji bendera ni, tuan-tuan, yang jata negara Paitan ataupun ibu negara Palestin, Istanbul pada zaman kerajaan Turki Utsmaniyah. Ni jata negara, logo Utsmaniyah, tuan-tuan, logo rasmi lah. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Setelah azan dilaungkan, Imam Masjid Hagia Sophia bangun bersama dengan Syekh Luqman Effendi. Dia menyerahkan daripada 2 panji yang berwarna hitam dan yang berwarna biru, yang melambangkan hitam itu adalah panji-panji darat dan biru adalah panji-panji daripada perairan laut, dan darat dengan laut kena harus bersatu dan bertempur. Syekh Zadi ketika menyerahkan panji yang berwarna hitam dan juga biru tu, dia sebut satu benda yang satu dewa ni memang meremak, tuan-tuan. Dia kata apa? Ketika kamu menerima watikah ataupun panji-panji Ottoman Utsmaniyah daripada Bani Turki, Bani Kayi, suku Kayi kami ni, Turkmenistan ni, kepada Bani Melayu, ketika aku serah tu, aku tengok kalian sebiji seperti potret yang nenek moyang aku bagi setelah hampir puluhan tahun yang lampau. Apa maksudnya, tuan-tuan? Rupanya dia kata, ini bukan kali pertama aku tengok kalian ni. Patutlah aku dapat rasa bahawa aku kena serahkan panji ni pada kalian. Sebab apa? Puluhan tahun yang lalu, nenek moyang aku, dia pernah cerita dah satu potret dan gambar. Gambar tu macam yang kamu pakai. Ketika mana Sultan-Sultan Abdul Hamid dan Sultan-Sultan Turki Utsmaniyah, mereka telah menyimpan potret Laksmana Melayu Melaka dan digantung dalam istana-istana, termasuk istana Yildiz. Dan sebab dalam dapatan, tuan-tuan, Tom Paris dalam bukunya Suma Oriental, Profesor Naqib Al-Atas pernah menulis, ada satu potret dan manuskrip yang dibawa lari. Potret ni yang disebut oleh Syekh Zadi ni, sebenarnya dia kata satu ada dekat di Raja Lisbon tu lah, London. Potret apa, tuan-tuan? Potret Sultan Turki Utsmaniyah berdiri sebelah Laksmana daripada Melayu Melaka yang pakai sebiji macam ni. Sebab tu dia kata, aku familiar dengan pakaian kalian sebab aku dah tengok puluhan tahun yang lampau.